Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas lama sangat Abang Abu bertemu sekali lagi. Selepas lebih kurang seminggu seminggu saya tak dapat bersama dalam dalam segmen kita Ilmu Wang Dunia Akhirat. Hari ini dapat bersama selepas saya kembali balik. Hari ini berada di Kuala Lumpur di setapak tempat Abang Abu. InsyaAllah hari ini hari Isnin seperti biasa, semua dah bersemangat untuk nak tengok apa keadaan pasaran pula. Abang Abu pun masih mengikuti benda yang berlaku minggu lepas. Memang best sangat. Alright, hari yang penuh dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Dan juga sempat juga kita sambil-sambil buat duit juga InsyaAllah. Jadi hari ni kita nak tengok siapa yang ada kat sini. Kalau ada kat sini bolehlah say komen, hi, how are you, apa khabar. Dan hari ini juga kita sebagai permulaan selepas beberapa hari kita tak dapat bersama. Jadi Abang Abu nak just have some session soal jawab pasal wang, business, investment, apa saja yang kita boleh bincangkan. Apa yang awak nak tahu juga dipersilakan. Awak boleh tanya soalan pada Abang Abu dan apa sajalah mengenai tiga aspek ni, wang, business dan juga investment yang awak nak. Tahun 2021 ni memberikan banyak peluang. Nampaknya peluang begitu best sekali. Banyak sangat peluang yang sedang kita kecapi. Selepas COVID yang melanda kita, COVID yang datang melanda dengan begitu kata orang tu impact yang sangat kuat kepada semualah, individu, bisnes, negara, syarikat, organisation, semua orang terkesan daripada COVID. Ada yang terkesan secara negatif, ada yang terkesan juga secara positif. Tapi kalau kita tengok dari segi nisbah dia, sesiapa yang terkesan dengan negatif tu lebih nampaknya sangat. Jadi saya juga sambil-sambil saya duduk kat sini, saya juga ada melihat apa yang berlaku dalam pasaran kita hari ini juga, insya-Allah. Okey, kat sini kita ada Madia. Assalamualaikum Madia Abdul Razak, apa khabar? Dan kita juga ada Kumuda KB, have a great day, thank you very much. Same goes to you. And just comment apa yang awak sarapan hari ini, hari Isnin, apa yang awak sarapan. Kita nak just saya nak sambil-sambil tu nak set up saya punya trading account untuk nak tengok apa yang sedang berlaku dalam pasaran hari ini, insyaAllah. Alright, yes. Minggu lepas memang banyak sambil-sambil saya duduk dekat mana tu di okey, benda ni dan juga ni ada kat dalam tu. Alright, okey. Yes, thank you. Kita ada siapa ni? Abang Abu, nak tanya, bagus tak kalau kita baru start bisnes, kita kumpul aset dulu walaupun bisnes belum berkembang lagi? Alright, mengumpul aset tu memang satu daripada tujuan kita berniaga. Jadi, pada saya, aset, apa tu aset? Itu yang lebih penting. Sebab kadang-kadang, ramai yang terkeliru dengan perkataan aset ni, menyebabkan mereka merasakan aset tu membebankan. Tapi kalau konteks yang Abang Abu selalu cerita kan, apa tu aset sebenarnya? Aset adalah yang memberi kita kata orang tu return ataupun memberikan kita pulangan, memberikan kita satu contohnya saya melabur ataupun saya memiliki satu aset rumah yang memberikan saya setiap bulan return daripada aset. Itu sebenarnya aset. Itu yang dinamakan aset. So dalam konteks tu saya rasa tidak salah pun untuk kita melaburkan dalam bentuk aset. Right? Itu yang Abang Abu nak just share dengan you all. Kalau that's what for me itu adalah aset. Okay? Contoh beli tanah. Alright? Okay? Beli tanah, jika tanah tu memberikan kita pulangan, setiap bulan dia bagi kita duit, dan saya rasa tak salah. Kan? Itu adalah, melainkan kalau kita beli tanah dan tanah tu tak dapat kita produce aset,
dan kita pula yang kena bayar setiap bulan, dan itu mungkin menjadi bebanan kepada perniagaan sebab kita terpaksa ambil duit daripada perniagaan untuk bayar benda tu. Itu pada Abang Abu adalah satu kesilapan. Alright? Tanah tanam sawit. Alright, just buat sedikit perkiraan, percaturan. Sekiranya anda memerlukan setiap bulan kena masuk dekat situ, hasil daripada perniagaan dan dia mungkin rosak. Kalau macam tu, kemungkinan bisnes kita ni kalau tidak memberikan satu cash flow yang mantap, dan kita mungkin mengalami sedikit apa kata orang tu, kesukaran, cash flow tight. Dalam bisnes ni, kalau cash flow tight ni, dia ada satu impak terhadap perniagaan kita, right? Jadi itu yang Abang Abu nak bagi anda macam faham juga sikit. Sebab apa? Perniagaan ni kan, dia memerlukan cash flow. Sebab tu kalau kita tengok dalam keadaan pandemik ni, perniagaan yang kekurangan cash flow, perniagaan yang tersangkut dengan cash flow ni, dia akhirnya hilang. Sebab tu cash flow ni perlu dijaga. Kalau pelaburan kita memang terpaksa ambil duit bisnes dan kita laburkan dan tak ada pulangan, kita pula kena bulan-bulan bayar, dan itu adalah satu kesilapan. Alright? Sebab Abang Abu tahun ni saya dalam konteks pelaburan saya memilih beberapa kaedah untuk saya fokus pada tahun 2021 tu, yang bermula sejak Disember 2020 saya dah macam set apa yang sebenarnya tahun ni aku nak fokuskan. Right? Sebab ramai orang ni dia tidak mempunyai satu tema tau. Dalam pelaburan ke perniagaan, dia kena ada satu tema supaya kita tak terputar ataupun kita tak macam confused dengan apa yang berlaku. Nak dalam keadaan hari ini, ramai yang tidak mempunyai satu strategi pelaburan yang betul, mengalami kerugian kerana mereka bertindak tanpa faham asas pelaburan. Mereka tidak mempunyai basic knowledge about pelaburan. Ramai yang rasa benda ni sebenarnya tak perlu. Kita kena terus, boleh sekarang pasaran bagus, aku masuk, aku buat duit. Tapi berapa ramai yang sebenarnya, kalau statistik, kalau kita ikut statistik, 80%, lebih daripada 80% mengalami kerugian. Alright? Disebabkan bukan pasaran. Pasaran tu memang boleh buat duit. Abang aku hari-hari buat duit. Alright? Pasaran tu memang boleh buat duit. Tetapi strategi kita tidak mempunyai satu basic foundation, fundamental tak ada. Kita tak faham apa berlaku dekat pasaran. Kita hanya dengar cerita, emosi kita menjadikan aku pun tak nak tinggal, aku pun nak masuk. Jadi ini yang menyebabkan kita boleh lari daripada prinsip, kata orang tu, prinsip pelaburan. Jadi Abang Abu, macam mana Abang Abu buat benda ni setelah beberapa tahun kan? Saya memang involved dalam macam-macam jenis pelaburan, dan akhirnya bila saya tidak mempunyai satu tema yang betul, dia juga boleh memberikan saya satu kesan yang negatif. Jadi saya mula ubah balik strategi. Jadi apa yang saya lakukan adalah menggunakan tema. Tema untuk tahun 2021 saya adalah GIVE. G-I-V-E. Apa yang Abang Abu buat? Saya buat first kali saya tahun ni, seperti juga tahun lepas, masih juga menjadikan emas sebagai satu bentuk pelaburan, bentuk simpanan. Alright? Saya mula menyimpan lebih emas pada tahun lepas, dan tahun ni memang saya dah mula menyimpan emas. Alright? Dan apa-apa mengenai emas saya akan berikan perhatian pada tahun ni, sebab itu adalah tema saya. Saya nak tengok keadaan macam mana saya boleh tambahkan lagi, macam mana saya boleh tambahkan saya punya simpanan emas. Alright? Itu yang saya buat pada tahun ni. Dan juga saya mula memberikan perhatian pada investment. Kalau sebelum ni pelaburan yang saya lakukan lebih berbentuk investment berjangka masa panjang disebabkan keadaan ekonomi dan sebagainya, tapi tahun ni saya faham sangat keadaan pasaran, saham baik, property baik, Bitcoin baik, semua ni akan bertindak dalam satu aktiviti yang panas, satu aktiviti yang hangat, satu aktiviti yang boleh menjadikan seseorang tu mencapai kejayaan luar biasa, boleh mencapai
benda yang sangat luar biasa. Sebab apa? Saya pernah mengalami ni pada umur saya 19-20 dalam 20 tahun, 25 tahun yang lalu saya dah mengalami benda ni sebab benda tu memang akan berlaku. Jadi siapa yang boleh mengambil peluang daripada benda-benda ni adalah orang yang faham benda tu satu, yang ada masa. Yang tak ada masa pun dia hancur. Yang pertama faham maksudnya apa yang sedang berlaku. Kedua, perlu ada masa untuk memberikan sedikit kata orang tu awareness ataupun kita perlu tahu apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Dan ketika kena ada duit, kalau tak ada duit pun minta maaf lah, awak pasaran macam mana hebat pun awak tak boleh buat duit. Jadi ini tiga adalah asas yang saya rasa sangat penting pada ketika ini, dan pastinya orang yang ada tiga-tiga ni memang boleh buat duit. Sebab tu tahun ni memang saya involve dalam trading, saya involve dalam stock trading. Saya memang involve dalam stock trading tahun ni. Saya mula melihat apa yang saya boleh lakukan pada tahun ni juga. Right, sebab keadaan memang best. Right, kalau kita tengok insya-Allah. Okey, saya pun dah letakkan beberapa benda insya-Allah sebelum kita tengok apa berlaku pada pasaran. Nampaknya bila dia start saja ada peningkatan. Jadi sama juga dalam industri hartanah, abang-abang juga mula melihat hartanah-hartanah yang kita boleh laburkan pada ketika ini untuk mengauk sedikit keuntungan dari pasaran yang akan meningkat. Right, dengan sesuatu yang pasti berlaku selepas ni adalah peningkatan ekonomi. Right, kita pasti akan melalui satu proses peningkatan ekonomi yang sangat-sangat mendadak, dan pastinya ini adalah peluang kepada setiap orang yang berada, yang sudah bersedia. Maksudnya memang peluang untuk orang bersedia. Jadi saya sendiri menyediakan diri saya untuk mengambil kesempatan dan peluang-peluang yang akan tercipta di pasaran-pasaran saham, pasaran Bitcoin ataupun di kripto dan juga pasaran hartanah. Jadi ini adalah benda yang perlu kita ambil sedikit peluang. Alright, jadi sebab tu abang selalu tekankan, kumpul duit babe, simpan, kumpul duit sebab benda ni lah yang sekarang akan membantu. Bagi yang mungkin tak ada duit hari ini, yang ada dalam keadaan yang tertekan kerana kesilapan mereka dalam pelaburan baik, penggunaan baik, pastinya akan rasa tertekan kerana kehilangan banyak peluang-peluang yang sedang datang dan boleh diambil oleh orang-orang yang ada simpanan. Right? Dan selepas tu abang juga mula memberi perhatian pada virtual. Virtual ni adalah seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Alright, this is virtual. Kita mula mengambil kesempatan dari segi virtual. Apa yang kita nak? Virtual ni bukan hanya buat duit saja. Banyak benda yang kita boleh actually mengambil kesempatan apa yang berlaku dengan virtualization. Jadi, kalau anda berniaga, perlu awak berada dalam virtual world. Alright, di mana virtual world membuka peluang yang seluas-luasnya, market yang begitu besar, apa saja walaupun satu benda yang kita buat, kita boleh really reach huge kind of market. Jadi pastikan anda mula mengenali, memahami virtual ni. Right? Virtual ni dia banyak. Right? Virtual ni banyak sangat benda-benda yang kita boleh ambil peluang daripada apa yang berlaku. Jadi itu juga abang-abu memang fokus pada tahun ni. Virtualization akan ada banyak persefahaman JV yang saya buat dengan company-company yang dalam artificial intelligence. Ini adalah yang akan kekal, babe. So maksudnya at least dia akan berada di situ dan kita boleh dapat banyak manfaat dan juga membuat duit kat situ. Dan last kali is E, iaitu tahun ni adalah tahun untuk abang-abu expand dalam banyak aspek pelaburan, aspek bisnes abang-abu. Alright, saya expand pada pelbagai bisnes-bisnes baru yang lebih kalau tengok, mungkin awak tengok abang-abu ni apasal dia macam patutnya ke depan, dia ke belakang pula. Maksud saya ke belakang, saya mula melihat ada tak bisnes-bisnes seperti ayam, kita nak bela ayam, bisnes-bisnes kita nak bela kita nak ternak lembu, kita nak pergi kambing, kita nak masuk ke bab-bab yang lama. Maksudnya dia bukan, saya tak pergi ke depan mencari bisnes-bisnes yang lebih berindustri. Saya mula melihat peluang-peluang yang ada di belakang yang orang mungkin tak
Tak nampak. Saya jenis macam tu. Saya suka buat benda yang berbeza dan tapi of course saya buat analisa, saya tengok kan keadaan dan memang bila saya nampak ke belakang dia banyak lagi peluang sebab orang semua sedang menuju ke depan. Kalau dia nak buat itu teknologi dan sebagainya, saya tengok apa sebenarnya peluang yang ada bagi orang-orang yang tak fokus kat situ. Jadi ini adalah 4 tema pada tahun ni yang Abang Abu letakkan sebagai satu kaedah untuk saya fokus. Kalau saya tak buat macam tu, saya akan hilang arah. Semua nak buat. Manusia ni memang macam tu kan. Kita ni tamak gila, babe. Apa ada semua nak buat. Itu nak buat kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita perlu ada kekalkan satu tema. Itu yang Abang Abu lakukan juga. Alright. Okay, kat sini kita ada siapa ni? Alright, kat sini kita ada Kak Ashura. Alright. Okay, Abang Abu nak tanya. Okay, kita tengok apa yang Kak nak tanya. Saya rasa dah jawab benda ni kot. Tengok boleh ke? Okay. Abang Abu nak tanya. Bagus tak kalau kita baru start bisnes ni? Dia dah jawab tadi kan? Alright, okay. Dan kita ada contoh beli tanah. Okay, dah bagi dah tadi Alright. So, siapa ni? Ashura. Dia cakap Assalamualaikum. Dan salam Syakban. Terima kasih kerana mengingatkan. Alright. Syakban dah bermula. Maksudnya Ramadan akan muncul dalam sekitar 30 hari lagi Okey, Nur Hidayah, Waalaikumsalam Nur Hidayah. Dan kita ada juga Pusma, of course. Assalam AA, Waalaikumsalam. Dan kita nak tengok siapa lagi. Nyak, simpan duit dalam saham bank berbanding saham biasa. Apa pendapat AA? Simpan duit dalam saham bank berbanding simpan biasa. Apa maksudnya? Sebab pada saya tak faham simpan biasa dengan simpan saham bank. Adakah awak cakap awak nak simpan dalam saham ke atau simpan dalam bank? Kan? Kalau apa yang saya nampak, bila kita nak menyimpan dalam saham, pada saya dia adalah satu benda yang awak kena betul-betul faham, fundamental, dan awak kena mempunyai satu long term investment philosophy ataupun long term investment strategy. Baru awak boleh simpan dalam bentuk saham. Kalau awak jenis orang yang mahukan pulangan cepat, maka saya rasa itu adalah strategi yang salah sebab pasaran saham dia bukan dia akan naik je tak. Dia akan buat pusing. Dia tak akan naik macam tu. Dia akan ada je dan itu. Jadi kita perlu tahu sama ada awak nak simpan untuk apa. Semuanya back to the basics sebab tu dalam program-program Abang Abu datang belajar benda-benda asas. Kan, belajar benda-benda asas. Alright? Salam Awesome Monday AA. Soalan, apa soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan pun. Okay, Zan Sekedar. Assalamualaikum. Semoga Allah berikan idea yang kreatif dan memudahkan uras ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Alright. Amin. Okay, jadi bagi anda yang ada soalan boleh je tanya Abang Abu. InsyaAllah saya bersedia untuk memberikan jawapan-jawapan. Sambil itu kita tengok juga apa yang sedang berlaku dekat pasaran. Alright, nampaknya yes, seperti yang dijangka. Banyak benda yang sedang berlaku. Right, dia ada yes. Ya, ni mungkin juga daripada pusingan untuk mengambil keuntungan sedang berlaku dengan begitu pantas akan ada pembetulan saya rasa sebab memang ni peluang untuk you ambil duit sikit daripada pasaran pagi-pagi ni kan. Tapi apa-apa pun sentiasa berhati-hati. Sekiranya anda tidak mempunyai wang, maka saya tak galakkan awak involve secara kata orang tu sebab pastinya akan ada sedikit ni insyaAllah. Tapi Alhamdulillah okey. Kemungkinan sebab nampaknya begitu rancak sikit keadaan sekarang. Okey, saya boleh buat satu keputusan sekarang untuk apa yang saya boleh buat. Okey, kita cuba untuk yes. Ni depan mata korang aku buat ni. Nak tengok apa yang boleh kita lakukan dengan pasaran saham. Okay. Sambil tu boleh tanya soalan kalau ada soalan. Saya nak main model sikit. Saya nak go for
saya buat. Okay. Okay, we see what's going to happen with this. Sebab dia akan ada banyak benda yang berlaku. Okay, right. Sambil tu saya nak tengok juga kat sini. Oh, kita ada pada Sirau, Kak Rin kita. Alright, Kak Rin, apa khabar? Dia cakap, Assalamualaikum. How are you? I'm best. Alright, syukur kita masih hidup dan waras. Allahu Akbar. Alright, suami, ini soalan dia tanya. Soalan, sememangnya makanan secara vegetarian ni sedang meningkat. Apakah cara engkau kalau ingin mengambil peluang future ni? Allahualam. Alright, first of all, engkau sendiri kena percaya pasal vegetarian ni, right? Kalau kau tak percaya, it's a bit difficult for you to participate. Sebab apa? Dulu, aku macam pergilah program ni, satu program, masa tu Anthony Robbins kan. So, dia ni memang encourage people to become vegetarian. Sebab apa? Dia bagilah fakta-fakta yang boleh kita tengok pun memang sesuai dan sebagainya. Jadi, apa abang buat tau? Aku lepas balik je program tu, saya jadi vegetarian. Saya mula tak nak makan daging, apa semua tak makan. Makan sayur je, lepas tu aku belagak jadi apa, konon-konon fruitarian lah. Pagi makan fruit, petang makan vegetable, tengah hari malam makan benda-benda yang very vegetable. Vegetarian dan fruitarian, dua benda. Seminggu berlalu aku memang dapat sabarlah, tahan buat Lepas tu aku ada peluang pergi satu tempat tempat majlis lah. Majlis ni diorang sediakan banyak non-veggie kan. Jadi aku macam masih nak kontrol lah kan. Nafsu kita nak kontrol. Masih bertahan jugalah kan. Tapi balik tu aku dah tak boleh tahan. Balik tu aku pun cakap, apa vegetarian ni bagus. Aku mula mencari alasan. Dan aku buat kajian dan dia cakap, vegetarian ni memang bagus. Tapi hari ini vegetarian yang kita makan ni, dia macam kurang dari segi dia punya ingredient. Jadi dia kena ada suplemen untuk memastikan kita dapat suplemen yang cukup. Jadi aku pun telefon adik aku tau. Aku telefon adik aku. Adik aku tu doktor kan. Telefon saya tanya dia, apa pandangan kau pada vegetarian? Dia cakap vegetarian ni bagus. Like bukanlah tak bagus. Cuma keadaan zaman sekarang, makan veggie tanpa suplemen tu, dia mungkin menjadikan kita macam tak dapat cukup suplemen. Disebabkan hari ini punya vegetable tak macam dulu dia cakap. Dia ada macam-macam like benda-benda yang all those stuff. Jadi saya cakap okey, tak apa. Dan saya tanya dia, apa pendapat kau tentang daging? Maksudnya daging lah kan. Daging apa? Dia cakap daging tu sunnah. Dia cakap makan daging tu sunnah. Jadi aku pun cakap Allahu Akbar, terima kasihlah dia aku. Kau saya cakap sunnah, saya terus hari tu juga saya makan daging. Lepas tu saya pun tinggalkan apa ni vegetarian. Jadi pada saya, you need to like believe in it first, alright? Then only you boleh, alright? Itu saya punya pendapat lah, okay? Boleh, okay, dan kita ada lagi satu soalan kat sini. Nampak, Assalamualaikum. Okay, Amala, right? Amala patutnya hari ni kita ada sesi, tapi hari ni kita tunggakkan pada hari Sabtu nanti, alright? Now, nampak situasi ekonomi sekarang ni, bidang peternakan mempunyai potensi yang tinggi kerana permintaan yang tinggi. Bagaimana pendapat AA? Saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ataupun di-share oleh Zan. Sebab tu saya sendiri memang berminat dan juga melihat peluang-peluang yang ada dalam industri macam tu. Industri penternakan, industri reban ayam, ternak lembu. Banyak benda-benda yang saya rasa memang akan meningkat permintaan sebab orang ni dah makin kurang dalam sektor macam ni. Mereka go ke sektor-sektor teknologi dan sebagainya yang meninggalkan ruang yang besar, permintaan yang besar. Alright, market yang huge. Jadi memang akan pasti ada market. Malahan saya boleh aspek yang ketidakcukupan. Maksudnya demand dia lebih tinggi daripada supply yang kita boleh buat. Itulah yang saya dapat rasakan dalam tahun-tahun yang akan datang ni. Jadi bagus kalau kita boleh dapat fokus sedikit kat sana, alright? Kita ada siapa ni? Nazri Effendi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Amala tadi dan sekarang kita ada Anyone. Assalamualaikum Abang Abu. Adakah benar dividen di Malaysia dibayar tinggi berbanding negara jiran?
Alright, kalau kita nak comparekan macam itu, saya rasa betul, tapi dari segi nilai wang je, saya rasa macam lebih kurang sama. Kenapa saya cakap macam itu? Dekat Singapura memang dividen yang diberi untuk simpanan dan sebagainya sangat-sangat kecil. Alright, dibandingkan dengan Malaysia, saya rasa dah nak ke arah tu juga. Sebab tu kalau kita tengok apa pun pelaburan yang kita lakukan yang bersifat berjangka masa panjang, dia memberikan pulangan yang sangat sikit, dividen yang sangat sikit. Malahan kita dah rasa ramailah, maksudnya semua semua people dah tak boleh nak kata orang tu nak support, tak boleh nak support. Maksudnya dulu kalau kita ambil pelaburan dan kita laburkan, kita bagi balik orang kan 10%, 11%, even KWSP, semua ASB dan sebagainya bagi return yang tinggi sebab masa tu mereka boleh buat. Tapi hari ini dalam keadaan pasaran yang sebegini, mereka tidak dapat memberikan pulangan yang sama macam dulu. Sebab tu siapa yang letak duit dalam benda-benda macam ni, awak terpaksa melihat tiada apa-apa perubahan dari segi pendapatan, dan mungkin disebabkan inflasi, duit yang kita dapat tu mungkin macam sama je, tak adalah banyak hebat sangat. Sebab tu hari ini kita perlu mencari peluang-peluang pelaburan yang memberikan pulangan yang lebih. Sebab tu dengan kehadiran kripto, Bitcoin, pelaburan saham, dan benda-benda macam ni, perlu kita belajar sikit. Bukan saya cakap awak kena melabur dan sebagainya, belajar sebab hari ini ekonomi sudah pun berubah. Kita berada di digital economy yang memerlukan banyak benda-benda dan sumber-sumber macam tu. Jadi itu akan menjadikan kita lebih bersedia dan peka, right? Okay, so tu jawapan untuk Eddie. Dan Rasulullah memang makan daging seminggu sekali. Allah. Alright. Sebab tu aku dah stop jadi vegetarian. Aku jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Hilmi. Hilmi adalah adik-beradik lama, dia dah lupa aku dah. Alright. Terima kasih. Kat mana tu nak ternak lembu? Cambodia? Tak, kalau Cambodia ternak lembu dan ada kos-kos lain. Kita cari dekat Malaysia je. Malaysia ni pun ada banyak tanah. Kan, banyak tanah, banyak peluang-peluang yang ada. Jadi kita tak payah nak pergi ke mana-mana ni, kat dalam Malaysia sendiri kita boleh cari benda tu. Dan Aziz Ibrahim, Assalamualaikum. kupas sikit tentang Bitcoin. Alright, Bitcoin sebenarnya Bitcoin adalah satu teknologi, blockchain teknologi. Blockchain teknologi adalah satu teknologi yang sangat safe. Dia sangat safe. Nak tahu pasal tu awak kena baca sikit lah. Tapi dalam konteks yang mudah, dia adalah safe. Alright, now selepas Bitcoin dimulakan, dia sebenarnya adalah satu disruption untuk financial industry. Okay, it's a disruption. Kita perlukan satu model ataupun satu pengganti kepada fiat currency. Jadi Bitcoin ni dimulakan untuk sebenarnya memberi peluang untuk teknologi itu. Tapi akhirnya seperti semua benda, alright, dia akan ada peluang yang dilihat oleh pelabur. Contohnya kalau kita tengok dulu, kita ada .com industry. Masa tu setiap company yang ada je .com, dia macam orang suka, orang melabur, orang ada yang tak ada apa. Dia tak ada apa tau. Dia tak ada industri, tak ada apa, dia hanya letak .com saja. Abang-abu.com, alright. Orang pun invest. So saya tak ada apa, saya letak nama, saya tak buat apa, tapi orang invest dan menjadikan saya kaya raya. Dia macam tu. So benda tu akhirnya bila benda tu meningkat dan bubble berlaku, di mana bubble ni dia sebab dia tak ada fundamental, dia mengikut emosi orang. Jadi sampai satu tahap seorang pun dah tak faham apa sebenarnya ni, dan orang mula mengambil keuntungan. Maksudnya mereka jual dan akhirnya saham ni jatuh sampai Bitcoin company semua ada yang bankrupt, ada yang dah tak ada nilai. Jadi itu berlaku pada .com, dan akhirnya teknologi itu kekal sampai hari ini. Dia menjadi satu teknologi yang kita gunakan. Tanpa internet hari ini mungkin kita tak dapat banyak benda kan. Kita rasa macam kekurangan sesuatu dalam hidup kita. Jadi Bitcoin ataupun blockchain teknologi ataupun digital currency ni dibuat untuk dia menjadi satu pengganti, right? Menggunakan teknologi, financial technology, dipanggil fintech. Alright. Dan akhirnya
benda tu sama juga. Ini adalah fasa permulaan untuk orang mengenali, orang buat. Tetapi benda ni menjadikan satu peluang untuk orang melihat dia sebagai satu pelaburan. Jadi apa dia orang buat? Alright, mereka mula menjadikan dia sebagai satu bahan di mana boleh mengambil kesempatan untuk buat duit. Dan hari ini disebabkan benda tu, kalau tengok dalam coins ataupun digital currency, dia ada beratus-ratus digital currency telah pun berada di pasaran digital currency. Saya menggunakan platform crypto.com untuk saya mula trade. Saya do exchange. Dia dah ada exchange di mana dia macam saham juga. Alright, turun naik dia, dan juga investment juga. Dia ada dua. Satu, kita just invest Bitcoin dan kita jual dan kita beli macam tu. Lagi satu, kita boleh buat trading, exchange. Tapi di Malaysia masih belum lagi dibenarkan benda tu. Malaysia dia lebih kepada kita melabur dan kita boleh keluarkan mengikut pasaran macam tu lah. Tapi saya rasa ada 4 coin je. Kalau kita tengok ada macam-macam coin, dan benda yang mendadak berlaku sebab dia emosi. Orang ni emosi, dia bukan ada fundamental. Kalau terfikirkan betul-betul apa sebenarnya benda ni kan, macam mana mereka boleh menilai benda tu. Jadi ini adalah satu faktor yang menjadikan orang mula memberikan tekanan kepada benda tu naik. Jadi orang yang awal-awal dulu dia dah mula membeli, menyimpan, mereka membuat duit yang banyak. Abang-abang sendiri saya macam terkejut dengan apabila pelantonan tu kan, dia macam pak dia macam tu. Kita beli dalam harga 18, dia naik saja. Dia naik 30, 40, 50. Sekarang dah, kalau saya tengok sudah pun capai 82,000 duit Singapura, right? Untuk satu Bitcoin. Dan saya juga ada kripto yang saya beli pada 8 sen dan hari ni dah jadi 26 sen. So banyak sangat. Okey, banyak sangat benda yang sedang berlalu. Jadi Bitcoin pada abang-abu, awak perlu menjadikan dia sebagai satu dia teknologi. Alright, benda tu akan kita mula gunakan, alright, di masa-masa yang akan datang. Jadi hari ini abang-abu cadangkan kalau awak betul-betul nak juga participate, yang awak akan participate satu masa nanti, tapi bukan sebagai satu investment yang platform. Jangan awak melabur tanpa awak faham apa benda dan akhirnya rugi. Sebab kalau awak rasa benda ni awak nak, awak boleh jadikan dia macam dollar cost average. Tengok bila harga rendah, boleh beli sikit dan simpan. Right, itu je yang saya boleh sarankan pada masa ni. Melainkan kemudian ni kerajaan mungkin akan membuka lebih besar dalam market ni, maka masa tu awak boleh involve dengan lebih lagi. Macam hari ni saya memang menggunakan Bitcoin untuk bayar bil saya, bayar macam-macam saya, right? Kerana mereka juga dah jadi macam bank, ada debit card, ada kita boleh like expand dan sebagainya. Itulah setakat ni apa yang saya boleh uraikan. Jadi jangan jadikan dia sebagai satu investment yang dahsyat lah kan, tetapi dia adalah satu teknologi yang akan kekal. Jadi awak perlu faham apa benda Allah ni. Token, dia ada coins, dia ada network. Banyak benda-benda yang sebenarnya berlaku dalam Bitcoin ni. Kalau saya tengok kat sini saya tunjuk saja sikit, mungkin ada yang bolehlah macam faham kan. Macam saya sendiri bila saya buat Bitcoin dan benda-benda ni, saya menggunakan biasanya sekarang ni kan dah memang smartphone je lah semua benda-benda ni kan. Jadi tengok kat sini, ini adalah contohnya. Kalau kita tengok, alright, ini ada antara macam contohnya kita ada Ethereum, Bitcoin, crypto. Saya ada 4 yang saya actively involved. Tapi kalau tengok dekat dia punya exchange ni, dia ada banyak sangat coins, banyak, dan dia makin bertambah dan inilah yang sebenarnya kita buat syndication. Syndication ni adalah bila kita melabur dalam benda tu, syndication ni akan membawa pulangan yang luar biasa. Alright, benda ni tak ada di Malaysia, dia lebih kepada Singapore punya ni, dan juga diberikan alright, mereka berikan kad, alright, di mana kita boleh menggunakan bayar pakai kad and all those stuff. Alright, dan kita tengok juga apa lagi, yes,
kita boleh exchange, dia ada exchange. Right, kita juga boleh buat exchange. Maksudnya dia ada trading platform. Right, kita boleh trade platform ni dengan menggunakan nampak ini trading platform dia. So benda-benda macam ni kita perlu faham, dan saya juga dalam fasa memahami dan juga, tapi alhamdulillah kita sambil-sambil faham kita buat duit. Alhamdulillah sebab Allah izinkan benda tu, dan kita juga sambil-sambil tu kita tengok kat sini kan apa yang sedang berlaku dalam pasaran nampaknya. Alright, kita seperti yang saya jangkakan akan berlaku sedikit pengambilan keuntungan yang sedang berlaku. Alright, so kita cuba juga. Okay, dan alhamdulillah. So it's interesting bila kita tengok, it's memang interesting apa yang sedang berlaku dalam keadaan. Begitu juga dengan property market yang sedang berlaku, right? Property juga macam tu. Jadi itu sedikit benda yang saya dapat kongsikan. Alright, kita ada siapa ni? Muhammad Iman. Hai Abang Abu, Muhammad Iman Botai. Okay, dia cakap hai, alright. Kita ada juga Assalamualaikum Ida dan Zab. Waalaikumsalam. Dan okay, Abang Abu, when is enough is enough? Bila akan kita tahu yang kita telah cukup? Seperti Ustaz cakap, matlamat kita adalah apa yang kita tinggalkan ke generasi lain. Right, pada saya, manusia ni memang takkan cukup. Right, manusia takkan cukup. So, itulah ujian. Right, ujian bila kita boleh berasa cukup. Bila kita boleh berasa cukup? Itu benda yang perlu kita tanya. Sebab tu Abang Abu tak ajar korang nak cari duit banyak dan sebagainya. Tak. Abang Abu tak ajar tu. Abang Abu ajar apa? Abang Abu ajar macam mana kita nak mendapatkan passive income. Abang Abu ajar tu je. Saya ajar macam mana kita nak mencapai passive income. Sebab pada Abang Abu, itulah yang akan menyebabkan kita tak perlu risau dan alhamdulillah cukup, dan kita boleh mula buat benda-benda yang kita suka. Tapi ramai orang ni, mereka ni, dia tak sabar. Satu, dia tak sabar. Satu, dia bagi alasan. Sebab benda ni macam lambat, benda dia tak nampak. Jadi inilah yang menyebabkan ramai orang akhirnya tak capai apa-apa pun dalam hidup dia orang. Dia bekerja lah nak jadi kaya, konon ada kereta besar, rumah besar, whatever. Tapi end of the day, mereka tak dalam keadaan yang best. Alright? So pada Abang Abu, apa yang cukup adalah apabila kita sudah memiliki passive income 3 kali ganda daripada apa yang kita belanja. Jadi cuba kita mula mencari passive income untuk melebihi perbelanjaan kita sebanyak 3 kali dalam realiti. Kalau itu berlaku, anda memang dalam keadaan yang luar biasa. Alright? Okay? So itu yang Abang Abu boleh ceritakan kat sini. Nampaknya saya nak juga participate sekejap. Sebab benda ni nampak macam menarik. So I'm going to let go this. Yes. I'll go for 70905. Okay, saya nak beli sikit. Yes, I'll go for that. Okay, so kita tengok. Ni sambil-sambil tu kita terus mula buat something. Okay, tengok apa berlaku. Tak. Okay, alright, let's do it. Sekejap sebab saya dah dapat. Jadi saya kena siapkan supaya saya tak melakukan apa-apa kesilapan. Alright, sebab benda ni adalah okay. Right, 70905. Okay, what is the quantity that I have? Alright, about 500,000. That's it. Alright, okay. Yes. Okay, right, let's do it, man. Tak maaf saya sambil-sambil tengok korang, aku layan benda ni pula. Alright, kita ada ni. Okay. Alright, ni ada ni. Siapa ni? Saya nak faham lebih banyak tentang Bitcoin. AA ada conduct workshop ke? Right, saya Bitcoin saya tak conduct workshop, tapi saya buat apa yang saya buat.
Dan Singaporean, kalau Singaporean, you can actually like let me know. I can actually like have some simple session. Alright, sebab Singaporean, saya buat crypto dia lebih kepada Singaporean. I think I can have one session. Kalau awak dalam group Abang-Abu, saya akan offer satu session untuk memahami apa tu Bitcoin, dan saya akan bagi some idea how to do it. Alright, so definitely saya boleh buat benda tu. So you can kena buka satu account yang kalau ada nombor saya, you boleh bagi saya akan just like lead it. Tapi kalau tak, saya akan bagi saya punya referral code dekat sini untuk anda join benda ni. Alright, awak boleh join saja. Saya bagi sekarang juga. Okay, let me just like do this for you guys. Ada yang nak tahu pasal Bitcoin. So the best part is like, yes, you kena okay, share the okay, saya nak share sekarang. Okay, saya share. Okay, saya share dekat Singapore punya group tu, Singapore SG. Okay, saya dah share dekat situ. Sambil tu saya nak ambil benda ni dan saya nak share dekat sini juga. Okay, so saya nak share sini juga. Saya nak just share dekat, no, let me just like copy, and I'm going to like go into live sekarang. Kita punya live ni saya nak letak dekat sebelah tu. Okay, dekat bawah as a comment saya nak letak. Okay, kita ada soalan seterusnya nanti sambil-sambil tu kita jawab soalan ni. Okay, setakat ni kat Malaysia Bitcoin je kan yang patut syariah. Macam mana pula dengan mining? Berbala ke investor mining? Okay, I don't do that. Saya tak do mining. Dulu saya buat, tapi saya rasa it's not my game. So, I rasa that's not my game. So, saya tak involve. It's up to you kalau you nak mining. Ramai orang yang cuba mining, tapi pada saya, okay, saya dah letak dekat situ referral link tu. You boleh actually like check out dekat sini. Alright, dah ni saya dah letak sini. Siapa yang nak macam ini Singaporean Singapore je. Kalau Malaysia kita boleh pakai Luno dan sebagainya, tapi I'm not involved in that. Okay, so this is what you can start to do. Boleh tu link dia lah yang saya dah bagi. Okay, boleh Okay guys, so adakah apa-apa soalan lagi yang nak tanya sambil-sambil Abang Abu duduk sini perhatikan apa yang sedang berlaku. Alright, ya Allah, right. Sambil-sambil kita tengok apa yang sebenarnya berlaku kat sini, lampu kita check dulu apa yang dia berlaku, right. Okay, right, apa insyaAllah dia okay, Asia dah naik sikit. Banyak kenaikan yang mendadak. Alright, iaitu sedikit sebanyak lah yang kita boleh tengok apa yang berlaku. Okay, seterusnya kita ada siapa ni? Kita ada Hadijah dan alright. So kita just follow instruction from the link, right? Yeah, just follow and you set up your account. Just follow and set up the account. Just follow je. Alright. Ada yang marah ni, kenapa marah dengan Abang Abu? Jilat jangan marah dengan saya. Right. Apalah awak dapat bila awak marah dengan saya? Kan? Okay guys, ada tak apa-apa lagi yang awak nak tanya? Right, sambil-sambil tu Abang Abu nak minum sikit. Kita buat santai-santai minum sikit ni. Saya tak puasa hari ni, minta maaf. Sebab ada beberapa perjumpaan ini dan besok di luar. Okay, so itu antara benda yang Abang Abu nak share pada awak hari ini. Dan ada soalan? Kalau ada soalan, kita boleh masih teruskan perbincangan. Ada soalan ke? Banyak pasaran dah reda sikit. Kita cuba nak cari direction, nak mana nak pergi. Kan? Sekarang mana nak pergi sekarang? Nak pergi atas ke, nak pergi bawah ke? Itulah keadaan sekarang. InsyaAllah kita tengok apa berlaku. Okay. So ada apa-apa soalan ke untuk Abang Abu? Kalau ada apa-apa soalan, yes, please let me know.
Tak ada soalan? Senyap je. Kau nak tengok. Ni yang saya buat ni. Dia tak nampak. Dia training. Sambil duduk kat sini. Sambil kita buat live. Okey. Saya juga akan ada program-program saya sendiri. Jadi follow Facebook saya untuk dapatkan program-program saya, insya-Allah. Okey. So ada lagi soalan ke Hadijah? Yang lain-lain kat sini? Tak ada lagi soalan? Cukup ke? Cukup hari ni? Kalau cukup, saya pun rasa macam okey. So walaupun kita ada 10 minit lagi, anda masih boleh tanya kalau ada soalan yang nak tanya. Okey, ada ke tu? So ada tu. Ada soalan, ada beberapa soalan yang datang bertubi-tubi pula. Okey. Tak nampak abang pun tengah buat trading Bitcoin? Tak, saya sedang trade bursa. Bitcoin saya tak trade. Bitcoin ni yang bagusnya 24 hours and you can trade anytime. Saya selalunya saya trade bila saya ada masa je. Kalau tak ada masa, saya just like buy and keep and see what's the performance. Alright. Okey, itu soalan dia. Tak ada, okey. Soalan masa ni memang tak cukup. What I find really need pengorbanan. Betul lah. Kan setiap kejayaan perlu ada pengorbanan. Kalau tak boleh. Right? Kalau tak ada pengorbanan, nothing is going to happen. Clear tak? Alright, kat sini kita ada siapa ni? Saya dah beri email pada link yang Abang Abu share tadi. Saya kena download kat apps. Yes, betul. Awak kena download dekat apps dan awak check. Kalau awak Malaysian, I don't know how to do about it. Tapi dekat Singaporean, definitely you can actually like download. Dah download, you follow the instruction and then you let me know. Alright? Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi Abang Abu. Selamat pagi. Apa khabar semua? Abang Zul, kita exercise ke hari ni? Exercise kat mana tu? Saya kejap lagi nak pergi Keso. Saya ada program kat sana sekejap. Sambil-sambil saya nak tunjuk, sambil-sambil saya berbual, macam mana kita boleh buat 3-4 ribu dalam sedikit masa, dalam 1 jam. 1 jam, insyaAllah kita dah boleh buat few thousand. Right? Tapi macam saya cakap, untuk tu ada 3 benda yang perlu ada. Perlu ada masa, perlu ada ilmu, dan perlu ada duit. Kalau tak ada benda ni, it's going to be like very challenging. Alright? Okay. Kita tengok sini. Saya nak take up this Bitcoin to support my community work. AA doakan ya. And yeah, sure, insyaAllah. Definitely. Boleh. Hai Abang Abu, Siti Safura, hi. How are you? Assalamualaikum AA dan AB. Waalaikumsalam Abang Azim. Alright, kita tak jumpa minggu ni. Minggu ni semua soft. Adik-adik soft saya tak jumpa minggu ni. Alright, but we will definitely going to meet up again insyaAllah very soon ya. Okay, pagi ni uruskan anak kat sekolah bang. InsyaAllah petang nanti baru kayu. InsyaAllah 20 km minum. Oh, dahsyat. Saya tak boleh lah nak kayu-kayu ni saya tak kerti. Kalau saya jalan ni boleh lah. Jalan-jalan ni boleh. Kayu ni macam, wah takut, tak kerti lah. Alright, AX dah naik sampai 11 sen ya. Wow. Alright guys, saya rasa mungkin tak ada lagi soalan. InsyaAllah Abang dah jawab banyak soalan yang awak tanya. Jadi kita jumpa esok, boleh? Kita jumpa esok jam yang sama. Oh, ni ada soalan. Okay.
Okey, Azim dia kasih apa ni? Malaysia tu. Okey, boleh follow Azim. Tu link Azim dah bagi. Bagi yang berminat untuk nak get apa ni? Trading in Malaysia lah. Ni untuk Malaysians Alright, thank you. Tu link dia dah bagi dah. Kelas ni ada tiap-tiap hari ke? Yes, betul. Hari sesi ni setiap hari. Percuma saja setiap hari kita berbincang, berborak, kita tukar-tukar pendapat tak. Dan kalau ada kelas-kelas yang mungkin benefit awak, saya akan update dan awak boleh join juga. Alright? Tapi sesi ni memang insya-Allah bila Abang Bu tak ada program-program awal pagi yang berbayar tu kan. Jadi saya masih ada kat sini insya-Allah. Alright? So kita jumpa lagi esok. Bagi tahu member-member lain juga. Kita teruskan untuk belajar ilmu-ilmu asas. Alright, ilmu-ilmu asas tu penting untuk kita dapat kejayaan-kejayaan dalam ilmu pelaburan dan sebagainya. Tanpa benda tu, dia menjadi satu yang sukar. Alright? Jadi saya harap anda semua faham benda ni. Dan kita jumpa lagi esok. Kalau tak ada apa-apa. Alright, so kita ucapkan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan hari anda akan terus dirahmati Allah SWT. Dipermudahkan urusan ibadah, urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kewangan, semuanya akan dipermudahkan. Mudah-mudahan terus menjadi umat Nabi Muhammad yang Nabi kita akan bangga-banggakan nanti. Alright, itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam program sama Ilmu Wang Dunia Akhirat dengan tajuk yang berbeza esok. InsyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best.